Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung perbincangan dakwah secara sir, dakwah di peringkat awal 3 tahun pertama yang kategorikan sebagai dakwah untuk peringkat pertama, iaitu dakwah secara sirriyah. Sambungan perbincangan pada muka surat 133. Baik, seorang da'i mesti mengetahui bahawa setiap manusia ni dia memiliki fitrah dan kebaikan. Walaupun seseorang itu dianggap jahat dan sebagainya, tentu sisi baik itu lebih banyak. Ini mengikut kajian tokoh-tokoh Islam lah, ahli-ahli falsafah. Dia kata manusia ni walaupun jahat sampai perekat bunuh orang pun, sebenarnya hak baik itu lebih banyak. Cumanya kadang-kadang setengah tu walaupun kita kata tak banyak kesalahan, tapi kesalahan tu besar. Bunuh orang misalnya. Tapi kadang-kadang setengah orang tu, ini anda sebut ni sebagai untuk memudahkan lagi kita faham lah. Hak kita kata pembunuh, pengedar dadah, kita kata tak, kadang-kadang dengan ibu bapa dengan dia dah bagus, pergi masjid kadang-kadang, banyak kebaikan dia. Memang manusia ni begitu. Itu kan. Sebab apa? Sebab itu asal daripada fitrahnya begitu. Asal daripada fitrahnya begitu. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, Nabi kata setiap manusia itu dilahirkan, bila keluar saja daripada rahim ibu dia tu tak ada dosa apa, fitrah dia tu. Dan begitulah dia membesar seseorang itu. Walaupun kita kata dia membesar di kalangan orang-orang yang tidak berakhlak, tetapi kukuk mana pun banyak kebaikan dia. Namun kadang-kadang fitrah itu tertutup oleh dosa dan noda, dan untuk boleh sampai kepada fitrah itu, jadi kita nak suruh kembali kepada fitrah selepas hidup berguluman dengan dosa daripada kecil lagi, sama ada ibu bapa dia bermasalah ataupun masyarakat sekitar bermasalah. Jadi nak sampai kepada fitrah itu perlu menanti dengan kesabaran. Ini seorang da'i dia kena sedap kau itu. Di sini dia kemukakan contoh, dia kata beberapa masyayikh, yakni beberapa orang guru lah. Masyayikh mana guru hok berpengalaman, itu masyayikh. Kalau muda-muda ni dia tak panggil masyayikh. Ini hok guru hok pengalaman, memberikan perumpamaan dengan berkata, sesungguhnya bagi sesiapa saja yang menyalakan api, kemudian dia membiarkan kayu bakar itu, yakni kayu api itu hangus, dan yang tinggal selepas itu hanya abu dan arang, maka seseorang itu dia boleh mengeluarkan daripada, kita kata gumpalan, ataupun kita kata apa dia kata, dia sebut sini gunduk ke, itu maknanya abu hak stimung tu, yang sudah dingin itu, sebenarnya ada bara api yang kecil di tengah-tengah dia tu, bawah tu ada, yang boleh menjadi sumber api. Cika tu makna sumber di sini, yang boleh menjadi sumber api yang menyala. Walaupun kita kata tinggal air, tinggal debu, kukuk mana pun dia ada dalam tu. Kecil lah, kadang-kadang basah sikit lah. Baik, jadi dengan cara kita tiup debu, kita buai dia tiup debu tu yang mengelilingi dia, yang melingkungi api yang kecil tu, yang masih ada lagi tu,
Bila dibuat debu-debu dan sisa bakaran tu hilang, kemudian kita tiup kembali hingga bila tiup tu dia akan nyala semula. Kalau tak nyala pun nampak tubik merah tu. Dan kalau kita letak beberapa helai daun kering atau kertas, dia akan nyala semula. Tu ayat fitrah. Tu gambar. Jadi maksudnya di tashbih ataupun masal yang dibuat di sini, fitrah tu maknanya api kecil tu lah. Itu maksud dia, api kecil tu. Tapi kadang-kadang tak nampak. Sebab apa? Sebab penuh dengan abu, penuh dengan air, sudah jadi air dah. Jadi kalau kita buka, lepas tu kita kata embuh, kita siup, kita buat atas, ada lagi sikit tu. Hak tu kalau kita tiup pula atas bara kecil tu, dia boleh nampak merah semula. Dan kalau kita letak daun kering atau kertas, dia nyala balik. Jadi dosa-dosa tu seolah-olah seperti abu dan arang yang melingkungi fitrah dalam bentuk digambarkan seperti api yang kecil itu. Itu perumpamaan yang dibuat oleh beberapa orang masyayikh. Akan tetapi kenyataannya ramai di kalangan manusia terlalu tergesa-gesa dalam nak mengeluarkan bara api yang kecil itu daripada tumpukan abu. Lalu dia langsung dengan cepat meniup tumpukan itu tersebut, yang menyebabkan abu tu bertebaran, habis pak muka dia, habis muka dia, baju dia habis, kena berkebuk, kita kata naik ke udara tu nak. Apa tu? Ya gerai nak. Apa? Nak cepat. Ini gambaran yang diberikan. Sebab itulah sebenarnya pendekatan yang digunakan oleh Nabi. Okey ke lah. Anda sempat rujuk juga tadi. Nak tahu berapa orang sebenarnya dalam tempoh 3 bulan ni. Sikit benar. Bukan 3 bulan, 3 tahun ni. Kalau mengikut Syekh Mubarak Furi, dia kata riwayat daripada Ibn Hisham, dia kata sekitar 40 orang. Sebab itulah nak sapa kau habis 13 tahun tu, tak sapa 200 orang setengah kata. 160 setengah sebut. Orang dah kalau 3 tahun 40 orang. Tu pun masih nusuk-nusuk lagi. Mana sikit benar tu. Itu mengikut Syekh Al-Mubarak Furi. Dia nukil pandangan senarai yang ditulis oleh Ibn Hisham. Dan sumber bara itu berserakan lah. Kita kata berkorban habis tu sekitar apa tu, sebab dia tiup tu kuat, sebab nak cepat tu lah. Sepatut buai dulu kita guna buai dia biar tinggal tu bila sapat pak baru tu baru suit, tidaklah jadi duduk terbang rata pergi tu. Tapi kadang-kadang manusia dia nak cepat tu lah. Jadi kocawayah dalam masyarakat tu tanpa boleh dimanfaatkan. Akhir sekali mampu api tu. Dia boleh jadi gitu. Begitulah perumpamaan berdakwah di jalan Allah. Siapa saja yang tergesa-gesa dalam memetik hasil, nak cepat hasil, maka mudaratnya akan lebih banyak daripada manfaat. Kena sabar. Namun bagi yang berhati-hati dan bersabar dalam bekerja untuk menghilangkan karat yang melekat di hati, yang ibaratnya bagai ke debu tu, hak dosa tak ada dosa, karat dosa, sepuluh debu tak adilah, hingga dia berhasil menembus hati, hingga meraih cahaya kebenaran dan menerangi alat di sekitarnya. Objek dakwahnya menerima ajakannya, maka dia telah berhasil kerana menghindari tergesa-gesa dalam memetik hasil itu. Ana buat contoh gini lah. Ni ada guru kita ya, kalau dia dengar tak apa, sebab ni hak molek ni, dia dulu ialah nggo zaman tu kan. Ni zaman apa ni 90 awal 90. Dia ni antara orang yang sangat taksub pada Khomeini. Sehingga nak sebut, dia sebut tanpa malu-malu. Dia sebut, dia kata kalau dia nak bersama isteri dia akan tengok tawajuh gambar Khomeini. Bahkan dia kata lepas tu dia letak di dinding bilik dia. Mojo lah anak dia tak sopa Khomeini, tidak bala besar. Sehingga bertengkar dengan ada saiz kecil letak dalam poket gambar Khomeini. Apa? Sebab dia anggap itu wali Allah. Apa tu? Sebab semua orang kagum dengan Khomeini pada waktu itu. Tak ada dicanang ke seluruh dunia. Itulah satu-satunya negara Islam pada waktu itu. Bermula daripada tahun 79 tu kan. Habis pening pokok harakan. tu. Jadi akhir sekali
dia orang Kelantan panggil dia Jawa dengan kalau jumpa pun sekadar bersalah tak kecek. Tu lama masa tu, anak ingat 10 tahun lebih. Tiba-tiba ada dia air paksi dari kuliah mana. Batahan kuliah pun dia ada. Aku tahu mana Syekh. Kalau kita tegur dengan dia, warna Tok Syekh tu tak ada tak? Tidaklah sebut mampu tapi kuasa hati tu. Orang kata tak pakar Tok Syekh tu. Dia kata, ibu berkata, mana tu? Dia pun cerita betul. Dia kata, mu ayat dia. Baru ambil masa, belah tahun lah, bukan 10 lah. Hampir-hampir anak nak Abu Khomeini. Tapi tak sempat. Tapi buh nama tokoh lain, tokoh politik lah. Tapi kat dia menyesep. Dulu orang yang paling dia benci kat Maulana Asri. Sebab apa? Sebab dia kritik Syiah. Anak ayatnya. Siapa letak gambar dalam poket anak apa dia. Masa tapi tidaklah. Iyalah mungkin satu kita tak nikah. Dia nikah dah. Dia ketua pemuda. Dia tu. Masa tu kan. Dia gerak ke Islam boleh kata-kata terpengaruh. Tu kan. Jadi semangat tu lah. Semangat tu. Teruk sungguh kan. Anak nak sebut ni ayat ni manusia ni berubah, kena sabar, kena jadi anak pun lepas tu bila dia Jawa ni kita pun jadi mikir. Masa tu pun kita duduk belajar dah. Kita cuba nak baik dengan dia pun dia macam dia kecil hati dah lah. Dia marah sebab anak kata dajjal. Kita pun wiparuk tu tu moga tokoh idola dia pada waktu tu. Jadi orang ni bila ketika dia duduk tengah taksub gitu, kita kata ke dia pun tak terima. Kata Khomeini teruk. Khomeini dia menghalalkan mut'ah. Bahkan bab mut'ah dia lah mustajaddah. Dia buat satu orang panggil fakta baru dalam sejarah mut'ah Syiah. Dulu ulama mutaqaddimi Syiah letak umur untuk perempuan untuk di mut'ah ni 10 tahun. Khomeini mari 5 tahun boleh tu. Itu mustajadat, pembaharuan yang dibuat oleh Khomeini. Teruknya. Dan banyak cerita lah. Tak percaya. Kata dalam kitab je. Dia kata kitab mereka buat. Mereka tulis kitab. Tahu. Berat tak berat tu. Sakit kepala. Nak buat macam mana? Sabar. Kita pun putus hubungan dia. Padahal duduk keluar dia. Belakangnya. Jumpa tak tahu. Kalau tak boleh nak elok pun salah. Kalau boleh buat tak tahu, buat sebab tak nampak. Lama anak ayatnya manusia boleh berubah. Baik, kalau kita tengok kisah Nabi akan datang lah. Hak Nabi dakwah di Mekah tu, bila Nabi hijrah tu dekat Nabi nak mati baru masuk Islam. Padahal Nabi dakwah ni masa Mekah lagi. Ada setengah tu dak Nabi mati baru masuk Islam. Maka orang tak panggil sahabat lah, dia rugi. Tu kesal dia, rugi jadi. Tak ada pasal-pasal dia tak boleh nama sahabat. Sahabat dia lebih tinggi pada wali lagi. Tu kan. Ni dia mari tokoh besar mana tokoh ni. Tu. Kisah Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Rahimahullah. Yang tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan bila mana melihat manusia tawaf di sekitar kubur Zaid bin Al-Khattab. Ni zaman dia. Kita kena baca sejarah. Zaman dia ni bagaimana masyarakat zaman dia. Apa dia jadi keras sangat Muhammad bin Abdul Wahhab tu. Dia kadang-kadang pendakwah ni perwatakan dia tu dia berkait rapat dengan perwatakan masyarakat. Masyarakat tu bagaimana? Kalau masyarakat lembut-lembut lah. Tapi kalau masyarakat kerah, zaman dia ni setakat anda duk baca, ta'assub mazhab ni lebih teruk sangat, sehingga di masjid zaman dia ni beberapa orang imam. Kita di Malaysia 2 imam sama masjid bergagak-gegak. Dia sana pak ni bucu ni bucu Hajar Aswad mazhab ni, bucu ni pula tak zaman tu. Patu orang yang terlibat dengan tarikat ajaran salah sehingga duduk di bukit tak mau. Duduk Mekah pun tak pergi maya Masjid Haram. Bapa nak mengasihkan diri sebab ni sesak semua macam-macam. Tu zaman tu. Patu Syiah lagi banyak perkara lah. Dia serupa lebih kurang dengan zaman Ibnu Taimiyah. Kalau kita baca sejarah dia ada tu. Jadi dia ni tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan. Bila dia lihat orang tahu lah. Kita sekat kubur Tok Munari nampak sepatu Cina gitu baru. Tidak ada nampak lagi.
Baru tukar buka, dulu atu Jepun lain atu Cina betul itu hak mazhab sahih riwayat sahih. Kita tengok terkejut dia isu tawah ni di kubur ni tak. Kalau kitab klasik biasa kalau kita baca tawah kubur ni berlaku kubur Zaid bin Al-Khattab dekat kota Riyadh itu. Dia kata warna bila dia tengok. Padahal dia ni orang panggil jalur kerah orang kata dia ni. Tapi bila dia tengok dia kata warna. Oh dia kata Allah lebih mulia daripada Zaid. Dia kata gitu ya. Orang jadi itu terjadi pada mereka awal dakwah dia. Dan itu muncul kerana kearifan beliau dalam berdakwah. Bapa dia tidak ambil sikap yang agresif lah. Padahal perbuatan tu boleh membawa pada syirik dah tu. Duk tawah kubur tu. Dah. Sebab apa dia kata masyarakat tak faham. Lepas tu dia pun tak ada kekuatan lagi pada waktu tu. Tu. Banyak kalau sekiranya dia tidak masuk dalam kerajaan, dia tidak mempengaruhi kerajaan, teruk. Kena ingat, anda tengok gini ya. Sebab isu Mekah dengan Madinah ni isu yang kita tak boleh berlembut dengan bid'ah ni. Tak boleh, sebab itu pusat Islam. Zaman sejarah mana-mana pun memang. Cuba tengok Imam Malik. Dia duduk di Madinah. Oh, kerah dia. Sebab apa? Oh, kalau lelak seperti ni, kalau lelak sikit lah. Kalau biarkan, macam-macam boleh berlaku. Tak boleh. Jadi dia kena bertegas. Sehingga Allah merahmatinya dengan rahmat yang sangat luas. Baik. Itu hikmat yang pertama. Maknanya, hikmat yang pertama ni, maknanya dakwah secara rahsia. Semua ni yang kita bincang ni 3 tahun pertama. Yang kedua. Hikmat yang kedua. Kenapa Nabi peringkat awal Nabi mengalah, Kelantan kata mengalah lah. Dah orang tak ubi tak pergi Kaabah tu, tak pergi dah semaya Kaabah dah. Tak sebut dah. Tidak tunjuk, tidak nampak syiar agama tu. Itulah Ibn Taymiyah kata. Pokok dia ni, zaman ni umat Islam termasuk Nabi tak apalah secara terbuka. Nabi tu kan, dah orang tahu lah kedah dia tu. Tapi tidak secara terbuka selepas daripada tahun ketiga. Ibn Taymiyah kata zaman ni umat Islam menyembunyikan kebaikan, menzahirkan sesuatu yang sama dengan masyarakat. Mana tak malik lah. Boleh kita kata munafik ke tidak gitu? Sedangkan munafik ni mana menyembunyikan dalam hati lain, luar lain. Tak boleh. Sebab dia sembunyikan hak malik. Hak jadi munafik ni, hak dia sembunyi tu hak tak malik. Itu baru boleh kita kata munafik. Sebab gini, sebab dia kata ada dia tengok ada orang wi takrif munafik ni adalah hak duk dalam dengan luar tak serupa, tu munafik. Tak betul gitu, tak lengkap. Bukan kata tak betul, tak jamek dan manis. Takrif tu tidak kemah. Sebab ni kalau bunyi memang sahabat Nabi pada waktu ni orang tak kadang-kadang pergi depan berhala, tak suwi nampak Islam tu pergi senyap nak mana dah keluarga semua kafir belaka. Cuba bayar kalau ikut Mbak Furi 3 tahun ni 40 orang. Mengikut riwayat Ibn Hisham, anak murid Ibn Ishaq tu. 40 orang 3 tahun dengan satu masyarakat besar juga tu. Cuba bayangkanlah. Jadi hak tu tak boleh kita nak kata munafik. Jadi makna munafik sebenar hak kita panggil taqiyah itu adalah seseorang menyembunyikan keburukan, menyembunyikan sesuatu yang tidak baik dan dia zahirkan yang baik dengan maksud yang tidak baik. Dia ada maksud yang tidak baik untuk menipu masyarakat dan sebagainya. Tu perlu kita tahu juga. Kita biasa dengar munafik ni dalam lain luar lain gitu ya, tak kena tu, tak tepat. Harus tu kata ada 2 isi. Parut juga duit talal 2 muka macam-macam dah. Lepek kalau kita nak pakai sini. Tak kena. Sebab tu Ibn Taymiyah kata tak boleh. Takrif tu tak boleh pakai. Baik. Kita menyaksikan bahawa yang pertama sekali menjadi sasaran dakwah Nabi wanita. Orang panggil mad'u. Orang yang menjadi kita kata apa dia kata mad'u ni dia kata orang yang mula-mula diseru oleh Nabi. Adalah wanita. Siapa dia? Isteri dia sendiri, Khadijah. Itulah mula-mula Nabi cerita. Malah tu saya nak wakil tak tahu mana lagi. Kemudian dia menerimanya dan dia masuk ke dalam agama Islam. Ini bererti bahawa manusia yang mula-mula sekali, kita sebut ni yang mula-mula sekali secara mutlak, tak ada nisbah pada keluarga, tidak ada nisbah pada kawan, tak, secara mutlak, secara umum, Khadijah binti Khuwailid.
Ini bererti bahawa manusia yang pertama masuk Islam ialah wanita. Itu tentu. Ini tak ada khilaf ni. Kemuliaan yang agung ini adalah kerana sebagai manusia pertama. Jadi kemuliaan yang agung ni adalah sebagai manusia pertama. Dialah yang menjadi mad'u Nabi, yakni sasaran dakwah, dan juga sebagai manusia pertama yang menerima seruan kebenaran, itu Khadijah. Dan Allah telah mengkehendaki bahawa itu terjadi pada seorang wanita. Hak ni kalau kita bincang dari sudut, dia ada satu buku khusus bincang tentang Khadijah. Ayatnya peranan wanita ni di sebalik kejayaan lelaki ni ada peranan wanita, tak boleh nafi tu. Sebab Nabi sendiri. Sebab tu bila Khadijah meninggal dunia kan pada tahun apa? Tahun ke-11 tu. Ataupun hujung tahun ke-10 dia tikah berapa bulan tu, 4 bulan dengan Abu Talib tu. Memang terasa kesal tu. Nabi terasa kesal tu. Kemudian setelah kemuliaan sebagai pelopor, tadi kemuliaan kerana orang yang pertama. Lepas tu dia kemuliaan yang kedua, dia ni sebagai pelopor. Kemudian yang ketiga, kemuliaan yang ketiga sebagai pembantu Rasulullah di sebalik tabir. Walaupun tak apa, habis harta Khadijah ni. Bukan kita tahu kan Nabi ni bila dia start jadi Nabi, tak khijah dah duduk tumpuk tu siang malam ke dakwah. Siapa dia? Kita kata bantu Nabi segi makan minum pakai Khadijah. Masa tu Aisyah pun tak tahu mana, tak ada orang lagi. Kalau kita nengung, kalau kita baca nengung nak, kata berat sungguh gitu ni. Sorang-sorang. Enggak Khadijah dia tidak dakwah di jalan raya, tak tahu bed dalam rumah. Bila Nabi kelik, hak serabut-serabut jadi tu perannya dia besar tu. Baik. Lepas tu dia adalah peranan ada sebenarnya kalau dalam buku hak sebut tentang secara detail dia kata Khadijah ni dia berhubung juga dengan dia keluarga besar di Mekah tu. Enggak dia ni saudara kaya Khadijah ni. Enggak perempuan pula kita kata dok. Lepas tu umur berapa masa dia kaya? Anak terima umur 27 tahun, tidak umur 40. Umur muda lagi dia ni. Kaya dah. Tu. Tokel umur 40 boleh anak ramah umur. Tak ada bunyi kemas harabuk anak dia. 8 orang 7 orang anak. Mana kita kata. Pakai buat anak seorang setengah. Lepas tu cek pula anak tu jarak. Anak tu tekah pula umur tu. Mungkin masa tu tak ada COVID kan. Kalau ada COVID ya boleh satu seorang boleh sebelah pula. Dah jarak tu. Bila kira-kira tu kan, ulama kata okey. Lepas tu dia mati umur berapa? Dia ambil kira semua kaki sekali tak tobik tu 40. Tak tepat lah kira. Jadi bagi setengah orang dia kata tak. Dah hadis sahih kena timur, biar tak logik pun. Tak apalah tu khilaf, dia jadi khilaf lah. Ni timur ni tak apa tu bukan berakidah pun. Tak apalah tapi anak timur tu lah. So kata 25. Dan dia ni ada peranan dia. Walaupun tidak agak orang panggil tidak menunjuk apa, tapi peranan dia tu besar. Nak boleh sapa kepada tokoh-tokoh lain dia lah dulunya. Nak boleh jumpa sana bakal jumpa sahabat-sahabat lain tu. Boleh tengok dalam internet. Ana pun tak sempat nak pering tadi. Dia kata disebut oleh Ibn Syah 40 tu, setengah ulama kata sampai 97 orang. Dia ada senara lengkap mengikut riwayat. Dalam tempoh tu gak tak ramai lah. Gak capur pergi lagi siapa kau orang panggil tahun ke-13 tu duduk Mekah tu 160 orang. Sikit benar lah. Jadi peranan Khadijah ni hak besarnya, dia ni menghiburkan Rasulullah. Sebab dakwah dalam keadaan tidak ada penyokong, sore-sore kedik-kedik sore-sore ni tu tekanan perasaan setara tu. Dialah bila balik ke lega Nabi tengok isteri dia, tengok Khadijah, dia menghibur dan mententeramkan hati Rasulullah. Hak ni dia sebut kalau hak di gua lah, kalau hak khusus di gua cerita sebelum ni. Kalau di gua kat ada takut dah tengok gi tak pernah apa tidur, masuk dalam gua peluk sampai 3 kali, lepas tu jumpa pula hak asar. Saya hak asar dia besar sayap 900. Klik demam ketar guguk kocok kepala baru ni nak sampai rumah. Tu. Aisyah Khadijah yang menenangkan Nabi. Dia bawa Nabi jumpa sepupu dia Waraqah. Ada kemuliaan berikutnya bagi wanita dalam Islam, iaitu keutamaan mati syahid. Ni tu tadi Khadijah gapo dia kata mula-mula masuk Islam
mempelopori gerak ke dakwah, walaupun kita kata tidak besar, tapi dia pemula. Dua, yang ketiga dia pembantu Rasulullah. Tiga tu duduk pada Khadijah. Lepas tu kalau kita tengok di Mekah ni, cerita di Mekah ni, kalau hak mula-mula mati syahid dalam Islam tu perempuan juga. Yasir itu nama tu dia buat situ tu, Sumayyah bin Khayyat itu, ibu pada Ammar bin Yasir rahimahumallah, radhiyallahu anhuma. Kerana keimanannya maka dia diseksa sampai mati. Banyaklah kalau kita baca sejarah, apa sampai mati dia buat lagu mana sampai mati tu. Manusia ni payah kat lah nak mati kalau subuh sehat, tak ada penyakit. Siapa setahu mana sampai mati. Kalau kita baca kat dia tak makan, dia cocok dengan api tu bahaya kan, bukan perempuan pula. Tak makan, dahaga air, teruk lah sampai mati. Ni siapa dia tu? Awak kita Abu Jahal. Dia tercatat. Jadi Sumayyah ni tercatat manusia pertama yang mati syahid dalam agama Islam. Perempuan juga. Perempuan juga. Kemudian dia sebut situ dah. Kalau Arab tu lagu lain. Patut gapur dia hak jatuh. Tu kalau kita nak kecek sikit bahasa Kelantan kita. Apa yang tersisa untuk laki-laki setelah itu? Dah hak mula-mula masuk Islam pun boleh pada utina juga. Hak mula-mula mati syahid pun boleh pada utina. Atau hak jatuh yang ke dia? Soalan ditanya gitu. Apakah setelah itu kita masih saja terpengaruh dengan ungkapan bahawa agama Islam adalah agama yang mendiskriminasi ke perempuan, tidak menghargai perempuan? Betul ke tidak? Tengok ni tak betul dah. Sementara kaum wanita lah yang paling pertama diajak masuk Islam. Mana kalau kita tengok ni banyak sebenarnya kita tak tahu ya. Nabi Mu'tah Madinah tu, perempuan pergi jawatan majlis perbandaran. Bukan sahabat. Nabi pergi jawatan. Hak layak-layak tu lah. Hak tak layak laki pun tak pergi. Ni mana tercatat nama, tak boleh ubah dah sejarah ni. Bukankah dengan memulai dari wanita menunjukkan keutamaan wanita itu sendiri? Bukankah kerana orang pertama yang menjadi mukmin adalah wanita, mengukuhkan kemuliaan itu, bahawa wanita ni mulia? Dia tidak berkata manusia yang orang panggil kelas kedua, kelas ketiga, tidak. Sebab tu hak betulnya lelaki perempuan sama saja taraf dalam agama. Hak tu betul. Kayak biasa kita dengar kan ustaz kata perempuan ni kan ada berapa? Satu akal dah, 9 nafsu. Lepas tu dia ramai masuk neraka, pelawak hangit. Orang tidak hurah lagu tu hadis. Hurah lagu tu kat lepel lah. Hadis Nabi ni, Nabi pernah tengok orang lelaki ramai dalam neraka. Sahih juga betul sebut tu. Nabi pernah tengok. Adalah hadis, tapi nyejup hotel tu. Nyejup perempuan ramai dalam neraka. Lepas tu perempuan ni satu akal 9 nafsu. Ya kau? Kalau tengok lah ni mesti ramai dia. Hak ciri-ciri kenapa dia? Mana kau tokar dah? Kau lelaki pula satu akal 9 nafsu. Kau lagu mana? Lepas tu saya kau tidak tu. Kena tengok molek tu nak. Kadang-kadang jadi tak seimbang. Jadi orang-orang tengok, nampak betul semua hati. Wanita ni tak ada tempat mana dalam agama ni. Jadi lagu tu pada ada. Tidak gitu. Tak betul tu. Lama mana lu ayat kata perempuan ramai dalam neraka? Padahal laki ramai juga. Nabi sebut juga. Anak saya tak tahu. Kalau dia tahu itu ayat atau tak boleh. Muka ayat dah tu tak kena ayat ni pula. Kalau lagu tu kitmanul ilmi tu syaitan bisu. Baik, cuba kita tengok lagi. Selain itu mengukuhkan bahawa memang wanita pantas untuk didahulukan. Dengan tu ada satu buku dia panggil Barakatis Sa'i, keberkatan usaha. Sahabat Nabi sebut, dia kata Nabi ni memang dia utamakan wanita. Kalau beli apa-apa, misalnya contohnya sahabat kata kita sendiri pun kalau beli hadiah ke, beli barang, beli buah ke, daripada musafir bila balik di rumah, kepada perempuan dulu, kepada anak-anak perempuan dulu. Dia kata memang gitu Nabi. Sebab anak perempuan dia kena jaga biar lembut. Sebab sifat dia kena. Kalau kasar sepuluh jatuh juga, masalah besar kita. Paling pinggang hitam dia. Taekwondo. Buat akal lah tu. Tak apa tu, tapi jangan disepak kursi lah. Ayatnya kalau kita baca lah, sebab anda banyak juga baca buku tentang sahabiah ni, sahabat-sahabat perempuan ni. Diorang kita tak buat sukat pengajian tu.
sahabiah. Kalau kita nak baca tu sahabat baru tu. Mana perannya wanita dalam pentadbiran Nabi? Bukan kata tak ada perannya, memang ada. Baik. Jadi wanita mulia kerana ia adalah manusia pertama yang diajak dan dia terima, yakni Khadijah. Dan yang pertama menolong Nabi, Khadijah juga. Kemudian dimuliakan kerana keberadaannya sebagai manusia pertama yang bertemu Allah kerana agama ini. Sumayyah tadi mati syahid kerana Allah. Semua itu sangat cukup untuk menjadi bukti bahawa agama Islam sangat menyanjung tinggi bakat dan martabat wanita. Dan sebagai bantahan atas yang berpendapat bahawa Islam menzalimi wanita dengan diskriminasi gender dan sebagainya. Biar anda nak sebutlah sedikit dah. Ini perkara ni bukan kata fitnah, bukan kata tak, benda ni berlaku secara melah, semua orang tahu. Kayak dulu ke Saudi tak pernah ke wanita bawa kenderaan, tak boleh ambil lesen pun. Ingat tak? Apa kesal? Dia tu Yusuf Qaradawi zaman tu tahu berapa zaman Yusuf Qaradawi kritik dah. Tak betul tu. Wahai kerajaan Saudi. Dah dia nak balik Saudi pun tak boleh. Duduk dalam buangan. Tak betul tu. Apa tak betul tu? Isteri Nabi, wanita-wanita zaman Nabi memang naik kenderaan pergi kedai pergi beli sendiri. Pergi rumah mak, klik rumah mak sendiri sekitar bukan tidak sampai hak musafir lah. Dalam sekitar Mekah tu luar juga, tubik luar sikit. Naik kenderaan pakai seluar. Pakai seluar. Orang kita dulu, ingat orang kita dulu pakai kain, dalam pun kain kok, skot dalam kain juga. Jatuh motor tu kan saya habis. Kadang-kadang naik motor pakai tu juga, pakai luar tak boleh. Yahudi dulu pakai anak apa kena, anak kata muslimat aktif boleh pakai seluar besar lah, bukan seluar kecil apa bau nakal. Bukan tu pahal lah bagi lagu tu pun royak berat pakai luar lega lah. Apa semoga dia aktif naik basikal, naik motor. Enggak nak bersikap jenis bagi kena kayu. Masa tu tak ada lagi hot jenis bateri. Enggak pakai kain pula. Jadi benda-benda gitu. Jadi bila doktor anak bagus anak baca kata, bila doktor Yusuf kata macam-macam kata. Yusuf kata menghala ke macam-macam dia tuduh. Lepas tu satu kali tu ni anak baca juga. Dia jadi satu isu besar, lepas lama lah lepas tu jadi isu besar, fitnah pula. Apa? Dah bila suami sibuk, perempuan ni bagaimana tak boleh. Maka tu lelaki beli kereta wui sekali dengan driver jatuh. Jadi tak seimbang. Boleh pula tu. Lepas tu siapa jadi isu dalam akhbar dia, biar anak nak sebut sebab anak baca ni. Tiba-tiba dia tengok anak dia sebut driver. Boleh faham tu? Tak faham lagi, kena masuk kelas lain. Anak dia tu nampak sebut driver, dia pun heran. Malah nak orang tu gitulah. Jadi fitnah pula. Akhir sekali berlaku perceraian. Dia jadi sangka buruk pada isteri pula tu. Allah ni boleh dah. Lain banyak tahun sebelum Covid lagi boleh dah. Dan masa ada tahun 2014 tu tak boleh lagi, 2015 tak boleh lagi. Anak pergi ke Mekah tu, ada seorang perempuan tu, dia orang Fatani. Dia nak kirim barang kepada kawan dia di London ni, dia mari jumpa anak. Dia mari pakai driver. Moga dia orang kaya. Tu laki ada syarikat. Syarikat akutik sapah tu di mana tu laki dia yang pegang syarikat tu. 50 orang pekerja daripada Bangladesh aja. Pakai dia, anak kata, anak royak ke dia? Anak kata, ni siapa yang anak kau, suami dia lah. Dia kata, tak dia tu. Dia kata ni driver dia. Sebab dia kata perempuan tak boleh bawa kenderaan sendiri. Berat. Masa tu tak boleh lagi. Allah ni boleh lah. Apa tu? Banyak terima masalah. Jadi hak Yusuf Qaradawi kritik dulu, orang terima. Tidak jadi mana. Jadi sebab tu kau ingat cerita tak? Orang takut. Sehingga dimomokkan bahawa jangan bawa lah Islam versi Saudi ke Malaysia. Ingat dulu. Tak. Apa tu orang nampak tu? Tambah-tambah perempuan hak jenis pasal kononnya cerdik yang dia tak semna bagi lagu tu. Kita tak sih ke siapa tak tu. Sebab Aisyah tu naik pergi jamaah tu naik otor dia. Pakai seluar. Jadi benda-benda gitu kita kena faham lah. Kita kena faham, kalau tidak jadi tak seimbang. Lepas tu supaya tidak jadi liar, tidak jadi bebas tu, bab Islam ni dia tidak bab tu saja, dia banyak lagi bab lain. Nak suruh manusia jadi molek ni.
Lelaki pun jadi liar. Jadi makna Islam ni dia kena lihat dalam konteks yang orang panggil apa dia kita panggil tanasuk tu. Ada berlaku kesepakatan tu, apa hubung kait di antara nas-nas. Dia kena capur semua. Dia tak boleh ambil satu juzuk saja. Dia jadi nampak tak molek. Bila satu sudut saja kita lari daripada cara Nabi, dia nampak selalu tak molek. Tu parut Yusuf siapa macam-macam kata kau Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi cuba nak menghalalkan zina. Terkejut anda baca. Padahal kahwin ni kritik waktu ya. Lepas tu Yusuf Qaradawi sebut muzik ni mana ada yang boleh, ada yang tak boleh. Marah. Jadi kesan dia tu. Hak ni kalau kita tengok zaman Nabi memang terbuka. Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Hak hijrah tu akan datang. Kalau kita tengok dalam hijrah, lama lagi lebat hijrah, lagilah kita nampak peranan perempuan itu sangat hebat. Baik, hikmah yang ketiga. Ni keseriusan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam berdakwah. Ni dah sadi Khadijah, Sumayyah, lepas tu Sayyidina Bakar. Sayyidina Ali tak lagi. Sebab Sayyidina Ali ni masih kecil lagi. Pada waktu ni masih muda lah. Bukan kecil, muda. Sayyidina Bakar ni sudah peringkat umur Nabi sebab dia tikah 2 tahun setengah dengan Nabi. Sebaya lah. Baik. Jadi Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu yang dari tangannya pada waktu ni masa Sayyidina Bakar masuk Islam ni, Nabi, Khadijah, Sumayyah, beberapa orang keluarga dia berkali ada setak sapa belah-belah orang. Kalau dia masuk Islam ni, dia ni nombor 1 lelaki. Bila dia berdakwah, dia pergi jumpa kawan-kawan dia hebat-hebat lah. Secara rahsia lagi menyebabkan 5 orang tokoh besar sahabat, yang mana kelima-lima tokoh ni termasuk dalam asyarah mubasyarah bijannah. 10 orang sahabat yang Nabi sebut dalam satu hadis bahawa dia ahli syurga, dia ni ahli syurga. 10 orang termasuk 5 orang. Bawah tu dia akan buat lepas ni nama baru ni pada sebut dah baru ni nama ni nak ada sebut dah boleh rujuk semula lah. Baru ni dah ada sebut dah nama kan. 5 orang tu dia hanyalah seorang diri. Jadi masa dia berdakwah 5 orang tokoh besar muhajirin lah, tokoh muhajirin besar ni, dia seorang-seorang. Nabi cara dia cara dia masa ni. Tetapi gesik tu mana semangat hebat dalam mengajak ke jalan dakwah. Dialah manusia pertama yang mengajak ke jalan dakwah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang menunjukkan bahawa satu jiwa boleh menghasilkan ramai orang yang didakwah lah, yang terima gerak dakwah itu. Pendekatan yang digunakan oleh Sayyidina Bakar dan Nabi pada waktu ini adalah dipanggil dakwah fardiyah, dakwah secara personal, individu. Pergi jumpa saya kecek tak terima ya, tak apalah katanya. Tak ada lah orang panggil nak bah, tak ada, rakyat ya. Demo kalau bagi respon positif, dia akan terus sekali. Kalau negatif, setakat tu saja. Gitu ya. Tak ada lah unsur-unsur nak berdebat, memang tak ada pada waktu ini. Mana ayat ud'u ila sabili rabbik tak turun lagi. Baik. Landasan dan awal dari sebuah dakwah, orang panggil langkah pertama adalah dakwah secara fardiyah. Dan cara itu tidak membebankan, hanya memanfaatkan metod jumpa saing, ziarah, mengunjungi sahabat, mengunjungi keluarga, gitu ya. Maknanya kita kata pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan biasa, cuma dia selit dengan dakwah. Sebut kita ni kena bincang semula ni agama kita, sebut gitu ya dulu. Nampaknya kerja untuk hari tak sebut tu pakai napa parut tu. Tak sebut lah tu. Maknanya kita ni logik juga kalau kita kata Tuhan esa. Gitu dulu. Tidak duk kritik berhala, kritik tak boleh masa tu. Sebut gitu bagus. Agama ni dia mengajar silaturahim, bawa dia segitu dulu. Lepas tu sebut tauhid, gitu ya dulu. Iaitu seseorang boleh melakukan komunikasi dakwah, metod fardiyah ni secara peribadi, bercakap secara peribadi, diskusi agama dengan cara yang tidak menyentuh kita kata hal-hal yang sensitif, dan kebenaran dengan santai dan komunikatif, memberi dan menerima masuk ke tak faham kita tengok maksudnya bertukar-tukar pandangan. Itu dalam bahasa Arab dia. Sebab dia kata memberi dan menerima masuk ke berapa nama tu no. Sebenarnya maksudnya bertukar-tukar pandangan yang ringan, bukan berat, tidak bincang isu-isu berat dak. Itu peranan 3 tahun pertama.
Jauh dari pengaruh-pengaruh dan rintangan-rintangan lain. Hak ni kita bincang dengan kadar skop yang sempit dalam kalangan masyarakat. Tak bawa isu-isu luar, tak bawa. Ringan sungguh lah. Tu. Itulah dakwah secara individu yang boleh dilakukan oleh anak kecil maupun orang dewasa. Bukan anak kecil ni makna untuk peringkat kanak-kanak maksudnya. Orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, boleh dilakukan di rumah ataupun di jalan, di tempat, di kedai-kedai dan sebagainya, tempat jual roti pun boleh dia ni. Di sarana transportasi maupun di lapangan terbang, melalui surat ataupun pesawat, memang boleh buat. Kita nak ajak orang tu. Tapi tidak buat. Pada suatu hari, disebut sini, seorang pejabat Perancis, ubah dia terjemah dia, Al-Mandubus Sami Al-Fransi, ni maknanya pegawai tinggi Perancis. Itu sebenarnya lebih tepat lagi ya. Sebab dia tulis Arab Al-Mandubus Sami Al-Fransi, maknanya pegawai tinggi Perancis. Yang mana pada ketika itu, ketika masa penjajahan Algeria, Aljazair itu Algeria, masa dia Perancis jajah Algeria, dia panggil seorang ulama yang karismatik, seorang ulama yang hebat lah, yang bernama Syekh Abdul Hamid Al-Jazairi. Algeria lah, dia ni Abdul Hamid ni orang Algeria. Jadi pegawai tinggi Perancis tu kata, dia kata, saya bagi awak dua pilihan saja, iaitu sama ada kamu meninggalkan slogan-slogan ataupun pemikiran-pemikiran yang kamu ajarkan kepada murid-murid kamu, atau saya kirim tentera untuk menutup masjid yang kamu jadikan tempat aktiviti untuk meracuni pemikiran masyarakat dengan semangat perlawanan. Jadi kamu ajar yang ini menyebabkan masyarakat jadi lawan kami. Tengok dia kecek tanpa segar silu, padahal dia pergi jajah negara orang. Supaya Israel lah ni, cuba baca, cuba tengok. Pok dia duk bocak kan dalam itu. Dia kata Hamas ni zalim, gibon tempat awal. Tengok dia. Allah nak kata kita kelih nak motah. Maknanya dia tu dah 70 tahun dia duk orang dia buat terti. Ni kalau dalam istilah dia ada istilah ni. Kalau kita belajar falsafah, masa ana belajar Maulana dulu, hak jenis-jenis gini, dia buat muka kering, dia ingat orang tak ingat dia buat orang tu. Dia ingat orang ingat, tapi dia buat orang tak ingat. Dia panggil sufistaiyun pokok ni. Pokok safsatah. Kalau dia kecek tu, kalau orang hak tak tahu sejarah, tahu sikit nampak Hamas ni jahat. Nipu hak confident. Allah hana tengok kata jahat semua hati pun. Hidup kutuk Hamas. Dia kata kenapa kita pergi bom hospital? Sebab dia kata tentera Hamas pergi berlindung di hospital. Tak nampak salah dia. Dia kata terkorban orang awal, dia kutuk pula Hamas. Tengok cara dia. Ana dulu kalau kita mengajar mengajar pokok safsatah ni, kita nak suruh orang pasal safsatah, kita kata gini. Dia jualnya. Sebab dulu anak mengajar kita ni falsafah Islam, dia jual kelapa lah kita airnya ni. Dia kata manis airnya mari lah, orang mari minum, tawar, dia kata nak suruh manis pun gula. Ni pokok autar dia panggil. Faham tak? Boleh faham? Itu safsatah tu. Padahal tahu benarnya. Dia pusing juga biar tidak salah dia tu. Bukan salahnya. Tu tak silap rasa. Airnya tak okey suruh manis pun gula. Padahal orang tak kata pun nak suruh manis pun gula. Tengok cara pun dia. Dia buat kering gitu. Tu contoh pertama, contoh kedua. Anak pergi beli obat. Ni bawa satu-satu ni. Tapi orang ni cerdik dia. Jual obat kita minta kurang. Jangan minta kurang, minta sembuh dia tu. Wah, kita nak marah tu. Tu cara. Apa minta kurang, minta sembuh lah. Kata ayah boleh nyakit atau obat. Cara dia tu. Tu kaedah tu. Jadi kalau kena molek kita jadi pening kita nak jawab tu. Pokok dia ni, ni dia panggil orang yang mengamalkan falsafah dia panggil sufistaiyun. Pokok dia ni kalau bos kadar reti hadis, reti Quran saja, main pokok dia. Sekarang ni pokok dia ni ada jenis hakim, jenis orang peguam. Bila dia kecek guna kaedah ni, orang agama jadi mati kutu jadi. Sebab tu kena orang agama jenis otak pun dia juga boleh lawan pokok dia. Kalau otak kelas-kelas kita ni dia kata tak baca Quran depan kawan. Lepas tu nak baca ke dia? Mau kita ngaji Quran tak ngaji ilmu-ilmu psikologi ni? Tak ada apa. Kena.
Itulah kelebihan Imam Ghazali dulu, sebab dia belajar ilmu tu. Bila dia baca falsafah, dia boleh berhujah dengan pokok falsafah. Siapa kalah pokok tu? Ulama-ulama tak belajar falsafah ni selak ke gitu. Dia kelih nak kecek tawan ni. Ngopok ni guna bahasa tu, canggih-canggih cara memikir tu. Itu kelebihan Imam Ghazali. Sebab itulah hati-hati jangan main Imam Ghazali ni. Selama mana ada pokok sesat rebah dia. Ilmu falsafah lah. Sebab kita duk ngaji tafsir ni saja, lepas tu tak ngaji ilmu-ilmu gitu dah. Akhir sekali, lepas tu apa kita pun tak cidik lahana. Tak rebah. Jangan tak. Giju pokok maknya. Loya ada pokok dia maknya tu. Napuk pokok tu kita kata loya tu. Kalau kecek dengan dia agak hati-hati lah. Anak kena dah gosok atas diri pakai tekuk tu. Di Penang. Tragis sekali. Kita pergi nak tahu ya, sebab saya anak di Terengganu ada dia balik Mesir tu, dia khusus dia ambil dia bicara tentang pokok ni, dia duduk dakwah pokok ni, bawa pergi ada penuntut ke lah, bagus dia pernah beri kursus masa ni jadi email dia mai jemput dia. Dia ni asalnya balik Mesir tapi dia ceburi bidang ni. Dia kata ni satu bidang lain pula dia kata. Dia kena ngaji psikologi pula, pokok ni sesat. Psikologi orang sesat kena tahu. Kalau tidak kita nak kecek lagu mana dengan dia. Jangan mudah-mudah. Sebab tu orang ngaji ni dia tak kutuk orang jahat. Dia relax. Sebab ni orang jahat ni dia gosok gitu. Masa gosok tu lah dia perobat. Tu orang cerdik. Tapi orang yang tegang ni tengok orang tu kata gini-gini. Tu orang tak cerdik. Tapi orang cerdik tak jadi dekat dia gosok. Comel luar, dia kata pendek gini. Comel luar pendek gini. Lepas tu dia ajak pergi masjid. Gitu kan. Tu saya nak cerita. Lama mana orang berubah. Mula-mula dia buat, dia kata bila bawa pokok tu mari masjid pakai luar soyok, iji ke masjid ambak. Bapa tu apa naik masjid pakai lagi ni? Dia tak tahu latar belakang kau. Biar agak naik dulu. Maya luar pendek begitu tak apa. Kalau orang dakwah lain cara dia mikir. Sebab tu hadirat dia ilmu-ilmu gini boleh katakan masyarakat kita di masjid kosong tak ada orang ngajar ni. Jadi ilmu tu ilmu ni Nabi ni. Ilmu Nabi bawa ni. Kira Nabi dia jumpa sahabat-sahabat dia kecil atas masjid pun dia habis ada kecil puas. Kita amak sekakat dah. Potong kayu tangan apa kecil atas masjid biar dia kecil. Tapi kalau lah ni anak apa amak ke kecil lah ni. No, yakni zaman Nabi dulu, zaman tu orang tak faham. Memang sahabat dia kejar kan? Ingat cerita. Tu hadis tu hadis psikologi lah. Mana ahli psikologi ambil, Soqadawi ambil letak di bawah ilmu nafs tu hadis tu. Ilmu tentang jiwa manusia. Manusia ni jangan biarnya kecil. Sesuai dengan zaman tu lah maksudnya. Jadi kita bawa lah sesuai dengan zaman kita lah ni. Orang tak kecil dah cuma mari dengan luar pendek, mari luar soyok, mari dengan rambut merah dengan kulah. Biarnya mari. Tapi orang kita ni bila tidak terdidik dari segi dakwah, tak boleh kena jadi dia nak nyorang mari tak balik lah ke dah. Tu tidak demo kau boleh bagi lagu tu. Sebab tu di sekolah hak paling cerdik sekali guru hak mengajar anak murid duk tepi sekolah. Hak panggil fahim merah tu. Tu hak guru hak cerdik ngati. Hak mengajar hak juruh duk kelas pertama dah. Tak ada cabaran lah mana tu. Hak tok Rama pun tak sir ni. Hak tu lah sebenarnya. Sebab tu ana sebut ni bukan apa kalau kita baca sejarah Nabi, sahabat Nabi bagaimana dia boleh tangani orang-orang jenis gitu tu. Lagu mana? Kalau kita tahu kita kelih tengok rambut serabut dah. Kita jenis gitu, jenis muda serabut. Apa? Sebab bukan jiwa dakwah. Sebab kita tak pernah dididik dengan dakwah. Ingat dah cerita kita ni anak baca, anak duduk sana ni tahu jumpa dengan tokoh-tokoh dakwah. Dia kata orang kita dulu bila anak zina tak ngaku anak. Zaman Nabi tak ada ke zina ada. Lepas tu lagu mana? Nabi kata kepada pok perempuan dah anak tina dia zina, dia telah berkahwin zina muhsan. Nabi panggil dia ahsin ilaiha. Mu jaga molek dia ni berzina dan dia telah mengaku dia berzina. Anakmu ni memang sangat hebat. Nabi puji. Dia zina, dia mengaku. Dengan sebab pengakuan dia dihukum rejal. Cuma tidak rejal lagi sebab dia mengandung. Lepas mengandung, dia sendiri perempuan tu bawa anak. Saya dah lahirkan, so hukum. Sebab tu Nabi kata perempuan ni hebat. Nabi pesan kepada pok dia ahsin ilaiha, kena buat baik kepada anak kamu. Tidak Nabi kata tak ngaku anak lepas tu dak. Padahal kita atas zaman tu 1400 tahun dulu cerdik dah dalam bab ni. Jadi orang kita ni tak ngaku anak lalu. Tak saya turun atas kata turun dulu. Anak dia ngandung 3 bulan. Ngaji nurse dah sama dengan sama-sama dia juga.
Lepas tu tak ngaku anu. Kata ngaku tak ngaku anak kadah tu ni. Nah, kita kata gitu. Ya sobek tak kata. Lepas tu saya kata gini kena nikah segera. Pergi jumpa tu kau kita ayat caw-caw dia. Oh tak usah dia kau tak ngaku. Kata tinggal nikah dulu lepas tu akhirat mula bini ni. Sebab ayah dia tu lain ayah dia terus ada ayah orang kita. Apa tu? Sebab tidak terdedah. Tidak terdedah. Sangat tidak terdedah. Tu. Sebab itulah Ana beberapa kali sebut kalau boleh kalau kita cari tokoh-tokoh di universiti yang dalam bidang dakwah biar dia turun mengajar apa-apa kita. Dia ada buku khusus dakwah biar kita tahu, kita bila tahu kat dulu biar ada ilmu dulu. Kalau tidak kat jadi sedangkan ilmu waktulah ilmu dakwah ni sebelum ada pekoh lagi. Pekoh tak ada lagi Mekah ni. Pekoh ni ada Madinah baru pekoh. Masa ni ilmu dakwah. Pekoh je ni sebab hukum ayat-ayat hukum turun di Madinah. Ayat di Mekah ni ayat tauhid, ayat akidah. Jadi gapo dia? Metod dakwah hak mula-mula sekali. Tu. Tapi orang kita hak paling penting tu tak tahu. Dia muda pak tua duk ngaji tauhid dah ni faham. Tu bahasa tok guru tu. Nah. Pak tua duk ngaji tauhid pada putus tauhid tu. Lepas tu lagu mana tu? Tak kita payah lagi. Siapa putus tu? Mana pas tu? Tak sagi. Berat sengati hati-hati tak. Apa tu? Seolah tak ada suka dalam agama. Parut ngerti hati. Padahalnya anak-anak kita, cucu kita di universiti kemain hebat buat kerja PhD lebih dari awal. Ajak kat turun mari kapur ni. Nak dia kerja dari tak ajak. Cuba ajak dia. Orang kita ni bimbang takut nak tak ada piti nak waya. Allah bagai tu bagai boleh becah. No, popok kita nak piti lana pokok hang no. Bukan kerku tak tahu. Dia tak ada orang minta. No, cuba buat program gitu. Rugi kita sebab macam ni kita duk ngaji tak, kita ngaji teori lah. Sebab tu kita pergi cuba tengok dak di Masjid Muhammad Sirik tu Cina lah ke. Siapa kacak Melayu masya-Allah je mana. Dia tengoklah di YouTube. Ustaz Din dia tu. Dia punya kelih lah YouTube. Anak klik kapur kelih kapur tu anak. Dia bisa lah kan. Tapi tak Islam apa. Kita, sebab ni kan disebut sana kan masa gaul dia caw ke lembu duduk caw ke tanah terbakar juga dia kafir tu. Tapi tak ada langsung tu nak dakwah dia tu. Apa sebab orang kita jahil murakkab bab ni. Tak erti apa satu. Bila berada dengan orang kafir tak tahu nak buat lagu mana. Saing saja 40 tahun duk saing. Apa tu? Sebab ilmu ni tak ada. Sedangkan orang ni 13 tahun duk Mekah ni. Tengok saya nak wakar hak masuk Islam dengan dia gini hak masuk Islam dengan saya nak wakar dia melahirkan beribu pula orang masuk Islam dengan dia lepas tu dengan cara dakwah secara skala besar. Maknanya setiap orang yang masuk Islam akan sampai pada saya nak wakar pahala ni. Besar dia ada baik. Kita ambil sikit lagi ni. Jadi cuba tengok jawapan Abdul Hamid Al-Jazairi. Jadi bila pegawai tinggi Perancis tubuhi kata dua, sama ada kamu berhenti daripada dakwah ataupun kami akan hantar untuk kawal masjid. Kamu tak boleh guna dalam masjid selepas ni. Apa kata Syekh Abdul Hamid Al-Jazairi? Dia kata wahai ni kalau anda terjemah berdasar pada Arab dia molek dah ni wahai sang penguasa. Maknanya dia guna bahasa tidak terhormat. Kamu tak akan boleh buat gitu. Dia kata lalu. Betul kamu boleh kurung masjid kami tapi kamu tidak boleh tutup, kamu tidak boleh sekat dakwah. Sebab apa? Bila dia kata gitu, pegawai tinggi Perancis ni marah pada dia. Dengan bahasa yang keraslah dia kata. Cuba sebab kenapa saya ada tentera, saya ada polis, saya ada kuasa, bahkan negara kamu saya yang jajah. Kenapa saya tak boleh buat? Apa jawab Syekh Abdul Hamid? Dia kata kalau saya berada di baik, kalau awak tutup masjid, saya tak boleh dah nak operasi di masjid. Dia kata kalau saya pergi ke tempat pesta maksiat, maka saya akan ajar agama di situ. Saya akan sebut tentang Islam di situ. Kalau saya berada di sebuah perkumpulan, tak kira lah perjumpaan tempat orang main teri ke, tempat orang main danduk ke, tak kira. Tempat orang berjumpa, pergi ke tempat kenduri ke, saya akan kecek tentang Islam. Tu. Kalau saya berada di sebuah perkumpulan, maka saya akan ajari orang yang hadir itu tentang Islam. Kalau saya berada dalam kereta, maka saya akan ajar penumpang kereta tu.
yang sedang musafir itu, mana saya akan bercakap tetap saya di mana saja saya berada. Bahkan kalau saya masuk penjara, maka saya akan dakwah, apa panggil bandua tu, dia akan jadi murid-murid saya lepas tu. Sebab ni orang hebat ni, bukan jenis kecap besar ada ni. Dan kalau kamu bunuh saya, mati saya, maka kamu telah menanam bara api di dalam hati penduduk negeri ini. Kamu akan dibenci sampai berapa keturunan. Oh, parut dia beri. Jadi saya nak nasihat kepada kamu lah. Jalan terbaik untuk kamu, wahai sang penguasa, kamu diam diri, jangan bercakap, dan jangan kamu ganggu penduduk Algeria. Padahal dia tak ada kuasa, tetapi semangat dia. Ni orang panggil, dia panggil al-himamus salaf, semangat salaf. Dia ada buku khusus tu. Waktu ulama kita tulis lah ke buku dia, satu buku ni anda tengok tak ada terjemah lagi. Buku ni dia bincang tentang semangat sahabat, semangat Nabi, semangat sahabat, semangat tabi'in dan tabi'in. 3 kurun pertama. Al-himamus salaf al-awwal, semangat salaf pertama. Oh, baca buku tu pakak loh. Menarik juga lah. Benda-benda gini. Padahal kita kat Al-Jazairi ni bukan sampai salah dulu, hak baru. Tapi semangat ni. Ada sahabat Nabi tu dah, bila nak bunuh tu, maya 2 rakaat, asal maya 4 rakaat, takut orang kata penakut, pakai awak 2. Oh, tu semangat. Kalau kita tak putih maya. No, dia dah asal maya 2 rakaat, takut orang kata penakut. Dah pergi ke tempat nak hukum bunuh tu dia tu. Ingat cerita tu. Tu. No, itu semangat. Anda pun habis sikit lagi sini. Habis itulah. Jadi habis di situ, selepas ni kita akan sambung pula dakwah secara jahriyah. Masuk selepas 3 tahun tu, dia panggil dakwah secara jahriyah, secara terang-terangan. Ni sangat terkenal ni, kalau nak tahu cerita tentang dia, perjuangan dia, Abdul Hamid Al-Jazir, tarik dalam internet tu selalu. Dia punya sejarah perjuangan dia. Ni seorang yang sangat hebat dan ditakuti oleh Perancis dia ni. Dia seorang yang sangat berani. Kita berhenti setakat itu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.